Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada petang ini kita masih lagi bersama-sama dalam mengikuti perbahasan tentang persoalan-persoalan dalam ilmu tasawuf dan juga hakikat. Dan tajuk yang saya pilih pada petang ini adalah martabat 7. Masih lagi martabat 7 mengikut pandangan pendiri tarikat Tijaniyah, iaitu Sidi Abdul Abbas At-Tijani, Ahmad At-Tijani rahimahullahu ta'ala. Kita mula insya-Allah. Ketika mana ditanyakan wasa'altuhu radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Sidi Abdul Abbas At-Tijani radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridainya, makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, tentang perkataan Rasulullah SAW berkenaan tentang sebuah hadis, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya ilah. Tuhan kita telah turun pada setiap malam ke langit dunia. Maka dijawab oleh radhiyallahu anhu biqaulihi, siapa dia ni? Murid kepada Abdul Abbas bertanya kepada Abdul Abbas At-Tijani, maka menjawab Abdul Abbas At-Tijani dengan katanya, i'lam anna lil haqqi subhanahu wa ta'ala fi martabati zatihi nisbataini. Ketahuilah bahawasanya bagi hak Allah Subhanahu wa ta'ala pada martabat zatnya. Martabat zatnya itu dengan dua nisbah. Bagi zat bagi Allah Subhanahu wa taala pada martabat zat tu ada dua nisbah. Nisbatun lil kunhi, iaitu satu nisbah iaitu semata-mata zat. Semata-mata zat, hanya dia saja yang mengetahui tentang zatnya. Wa hadhil martabatu ba'idatun anit taghayyur bizaman wal makan wan nisab wal idafat wal jihad wat tawajjuhat, la tuqbalu syai'an min hadhihi nasab la zahiran wala batinan wala haqiqan wala majazan. Iaitu martabat pertama ialah martabat yang jauh daripada mengalami perubahan disebabkan oleh masa, tempat, nisbah, penyandaran dan juga arah kiri kanan, tidak menerima satu pun daripada nisbah ini akan zahir dan batin dan juga hakikat dan majaz. Maksudnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala satu martabat yang pertama ini dipanggil sebagai umurun i'tibariyah, perkara yang dipikir-pikir sahaja, perkara yang difikirkan, sesuaikan kerana kita pada masa kini kita hendak mengetahui bagaimanakah asal usul kejadian manusia. Maka ini pada martabat yang pertama kita kena tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan pada martabat yang pertama tidak berubah, jauh daripada mengalami perubahan sama ada masa dan seterusnya. Manakala nisbah yang kedua ini adalah satu nisbah semata-mata, nisbah semata-mata ataupun panggil sebagai umurun i'tibari, perkara yang difikir-fikirkan sahaja, iaitu nisbatun litanazzul imma bin niyabah wa imma birrahmati wal fadli, iaitu nisbahnya kepada turun. Turun inilah yang telah diterangkan dalam martabat 7. Turun itu pada martabat, maksudnya turun bukannya turun daripada mengikut tangga, satu tangga, dua tangga, tidak. Tapi turun di sini ialah bagaimanakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan makhluknya itu mengikut tanazzul,
penurunan. Jadi kalau kita nak terjemah turun mengikut bahasa kita, ia akan menjadi salah lah. Sebab pada pandangan kita turun atau tanazul turun tu turun tangga. Tapi turun yang sebenar-benarnya ialah martabat. Di sini adalah umurun iktibariyah. Sebab tu kena belajar sifat 20. Sebab nak tahu apakah dia umurun iktibariyah, benda yang difikir-fikir. Padahalnya ianya berlaku, ianya semangnya berlakunya sekaligus. Tetapi nak dipahamkan manusia bagaimana kejadian manusia itu, maka ditunjukkan secara tanazul daripada satu martabat kepada martabat yang seterusnya yang kita bincang semalam, iaitu martabat ahadiyah dan seterusnya lah. Imma bin niyabah, turunnya itu dengan sama ada dengan penggantian, turun dengan sebabnya ganti, iaitu yang kita bincang semalam, iaitu martabat 7, ataupun dengan sebab ataupun dengan memberikan rahmat dan juga kelebihan. Maksudnya Allah itu turun setiap malam, itu maksudnya Allah memberikan rahmat dan juga kelebihan kepada manusia. Itu maksudnya. Yang pertama, nisbahnya adalah turun di situ yang kita bincang martabat 7. Yang kedua, turunnya adalah memberikan rahmat dan juga kelebihan kepada manusia. Wa imma bil ghadab wal batshi, ataupun juga mungkin turun itu yang menurunkan kemurkaan dan juga bala. Itu juga kemungkinan. Wa imma bil ishtirak, ataupun juga dengan maksudnya adalah sekutu. Ishtirak ni ialah maksudnya sekali, sekutu ataupun bercampur. Maksudnya ada dua maksud, bukannya campur Allah dengan manusia. Yang ada yang faham tu ishtirak tu, itu bukan. Bercampur di sini maksudnya ada 2-3 perkara ataupun 2-3 tujuan. 2-3 perkara yang Allah Subhanahu taala bila turun tu ada 2-3 perkara yang Allah berikan kepada manusia. Sama ada turun itu dengan memberi rahmat ataupun dengan memberikan azab. Itu bahagian pertama. Tentang rahmat dan juga azab. Manakala kita nak bincang pada petang ini, fa amma nisbatun niyabah, manakala ataupun adapun nisbah yang jadi maksudkan dengan niyabah ataupun penggantian, ialah fahuwa mislu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang dimisalkan oleh seperti misal kata sabda Nabi SAW, as-sultan zillullahi fil ard. Sultan ataupun raja ialah bayangan atau naungan Allah di muka bumi. Jadi ini adalah sebuah hadis yang perlu kita faham, kerana ada kaitannya ialah daripada surah Al-Baqarah, iaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala tatkala berkata pada para malaikat hendak menjadikan manusia sebagai khalifah. Jadi as-sultan, maka bermula adalah raja ataupun sultan itu adalah naungan Allah, bayangan Allah di muka bumi. Apa maksudnya? Iaitu yanubu anillahi subhanahu wa ta'ala biibqa'il khairi wa syarri li islahil ardi. Iaitu maksud bayangan ataupun penggantian itu ataupun naungan adalah menggantikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai naib. Sultan itu adalah merupakan khalifah, pengganti daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah memberikan satu kita kata kelebihan kepada sultan ataupun raja, iaitu untuk mengekalkan di atas ataupun untuk memberikan di atas muka bumi sama ada kebaikan ataupun memakmurkan muka bumi. Itu adalah tugas sultan ataupun raja. Sebab itu sultan dan raja bertugas ataupun tugasnya adalah untuk mengekalkan simbol kepada keharmonian dan juga membawa kepada kebaikan kepada seluruh manusia. Sebab ia merupakan zillullah fil ardh, naungan Allah di atas muka bumi.
Jadi dia menaungi manusia di atas di tempat, contoh kalau Malaysia, dia menaungi di tempat Malaysia contohnya. Itu adalah contoh yang mudah untuk kita faham bagaimanakah tugas raja yang kalau Allah Subhanahu Wa Taala ialah Rabb bagi seluruh makhluk, manakala sultan adalah menjadi naungan bagi tempat-tempat mereka untuk memberikan kebaikan dan juga memakmurkan muka bumi. Kulli bima yakhtassu bihi min ahli, yang mana yang dapat menjadi yang dikhususkan, yang khususkannya bagi mendapat kebaikan. Jadi bagi sultan atau raja ialah memastikan kebaikan itu sampai. Kebaikan itu dapat kepada ahli anggota. Kalau masyarakat, rakyat, itu maksudnya. Wa qaulihi ta'ala subhanahu wa ta'ala, seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah fa hadha tanazzulun niyabah wa amma, ini merupakan petunjuk ataupun tunjuk atau iaitu penggantian, turun sebagai tanda pergantian. Allah jadikan makhluk di atas muka bumi, sedangkan Allah itu tidak bertempat dan tidak diliputi oleh tempat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kuasa kepada khalifah untuk memakmurkan muka bumi. Itu yang pahaman yang pertama daripada Allah turun pada setiap malam. Manakala yang kedua, ini ja'il, iaitu turunnya dengan memberikan rahmat dan juga kelebihan. Mislu ma qila fil hijr min annaha yaminullahi fil ard. Seperti mana dikatakan pada hijr, Hajar Aswad, iaitu sungguhnya Hajar Aswad itu yaminullahi fil ard. Yuridu man qabbalaha wa ka'annama qabbala yadal haq subhanahu wa ta'ala. Iaitu barang siapa yang mencium akan batu Hajar Aswad itu, seumpama ia mencium akan kelebihan ataupun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bimakna annahu yanghamisu fi bahri rahmah wal fadli. Seperti mana dia tenggelam di dalam lautan rahmat dan juga kelebihan. Maksudnya turun di situ ialah Allah memberikan rahmat, menenggelamkan, meliputikan seluruh rahmatnya kepada manusia. Itu maksudnya turun pada setiap malam. Sebab itulah kita digalakkan untuk solat tahajud, kerana di situ Allah Ta'ala memberikan kelebihan dan juga rahmatnya kepada kita. Sebab Allah turun pada setiap malam. Maksudnya Allah memberikan rahmat kepada manusia. Apatah lagi kalau manusia ketika itu mengerjakan ketaatan dan juga berbuat ibadat, maka dia akan mendapat akan diliputi dengan rahmat. Itu maksudnya ayat ataupun maksud yang dimaksudkan dengan hadis ini. Wa qawli yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'i dunya fahuwa min hadzal qabili tanzilur rahmah wal fadli. Seumpama boleh kita katakan akan maksud hadis tadi adalah turunnya Tuhan kita pada setiap malam ke langit dunia dengan membawa akan rahmat dan juga kelebihan. Itu yang dimaksudkan dengan hadis ni. Bukannya Tuhan turun tu maksud Tuhan turun dengan bertangga-tangga. Kalau Tuhan turun bertangga-tangga maksudnya Tuhan ada kaki. Kalau Tuhan ada kaki, Tuhan jadi makhluk lah. Salah. Tuhan bukannya makhluk. Tuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap juga adalah Tuhan. Walaupun Tuhan turun sekalipun, turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maksud turun tu adalah memberi kelebihan ataupun kebaikan kepada manusia. Itu ialah pemahaman yang kita perlu fahamkan sebenar-benarnya tentang hadis ini. Kita pergi lagi, kita lihat lagi bagaimanakah yang dimaksudkan ataupun saya di sini. Yang dimaksudkan dengan
dengan pemahaman martabat 7 yang saya kata martabat 7 pada pandangan Sidi Abdul Abbas At-Tijani sebagai pendiri tarikat Tijaniyah. Dia kata sebuah hadis, wa ma wasi'ani ardi wala sama'i wasi'ani qalbi abdil mu'min. Langit dan juga bumi itu tidak luas bagiku, yang luasnya adalah hati hambaku yang mukmin. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala selalu diingati di dalam hati seorang mukmin. Itu yang kita dikehendaki mencari dengan sebenar-benarnya, mencari keimanan. Nak mencari keimanan itu mestilah dengan sebenar-benarnya, bukan dengan pemikiran, tidak, dengan guru, dengan panduan ilmu yang diberikan oleh guru. Barulah kita boleh kita dapat menjadi seorang mukmin yang sebenar, kerana mukmin yang sebenar hatinya adalah selalu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu tanazzala fihi bitajalli bi jami'i sifatihi wa asma'ihi jalalan wa jamalan wa ishtirakan fadlan minhu wa rahmatan wa judan fi 'amdihi. Allah mentajalli, Allah menzahirkan akan keagungan, seluruh keagungan sifat-sifatnya, sama ada sifat jalal dan juga jamal, ataupun washtirakan, sifat yang bersekutu di antara jalal dan juga jamal. Lebih-lebih lagi ditajallikan ataupun dizahirkan ke atas makhluknya adalah rahmat dan juga judan, iaitu kemurahan pada hambanya. Wa hadha khassum bil adami, dan inilah yang dikatakan khusus kepada anak Adam, iaitu anak Adam yang mana? Adakah semua orang mendapat seperti mana yang dikatakan tadi? Iaitu mereka yang mendapat adalah al-arif billah faqat, mereka yang mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Walam yatajallillah fi kulli zarratin min zarratil alam illa bismi wahid. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menzahirkan akan diri, akan kelebihannya, akan sifat dan akan namanya di atas setiap zarah di atas muka bumi ini, ialah kecuali satu nama sahaja. Walam natajalli bismaini fi zarratin wahidah, dan tidak dizahirkan dengan dua nama pada satu perkara. Contohnya batu, tidak ada dua perkara pada batu. Wa ibaratin lam natajalli rabbuna bismi wahid fi haqiqatain, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak menzahirkan satu nama pada dua hakikat, pada dua perkara, dan tidak dua nama pada satu perkara. Ma'adal insan, kecuali manusia. Ini lebih manusia. Kalau batu-batulah, kalau contohnya iblis dizahirkan pada namanya, iaitu al-mudil, iaitu menyesatkan. Sebab itulah bagaimana kejadian iblis itu sebenarnya untuk meluluskan ataupun menjalani apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu kekufuran dan lain-lain. Jadi wujudnya iblis itu sebenarnya untuk meluluskan qada dan qadar takdir. Sebab itulah pada setiap perkara yang dizahirkan satu nama, iaitu al-mudil sebagai contoh. Kalau malaikat tengok pula al-malik dan terusnya lah. Itu yang kita perlu fahami. Sebab itulah ulama-ulama ataupun orang-orang arif billah, dia cukup memahami kejadian iblis sebenarnya ialah untuk meluluskan akan apa yang Allah takdirkan sejak daripada azali lagi. Sebab itulah orang wujudnya manusia yang kafir, manusia yang musyrik dan lain-lain. Wa hadha makna qawlihi fil hadis. Wa amma tanazzala al-haq subhanahu wa ta'ala lahu tanazzulani at-tanazzul awal, dan bagi tanazzul itu penurunan yang saya sebut tadi, umur intibariyah, benda yang difikir. Turun ni maksudnya turun martabat, maksudnya perkara yang hanya difikir-fikir saja. Benda tu berlaku secara sekaligus, bukannya berlaku macam turun tangga, tidak. Pertama, bagi Allah Subhanahu Wa Taala ada dua tanazzul. Tanazzul yang pertama ialah tanazzulul wujud,
iaitu turun dengan dengan menyatakan kewujudannya. Yang kedua adalah ialah tanazzul imdad, iaitu turun dengan memberi pengembangan. Maksudnya membesarkan ataupun meluaskan, itu imdad. Fa amma tanazzul awal, bahawa tanazzuluhu min mazharil ahadiyah ila mazharil suratil ahadiyah uluhiyah. Turun yang dimaksudkan dengan turun yang menunjukkan ada ni ialah menzahirkan daripada martabat ahadiyah yang kita bincang semalam, iaitu keesaan iaitu kepada martabat dalam bentuk uluhiyah, dalam bentuk yang disembah. Fa innahu yuqalu fil khabaril qudsi anhu kuntu kanzan lan u'raf fa ahbabtu an u'raf fa khalaqtu khalqan fata'arraftu ilaihim fabi'a arrafuni. Yang ni yang dikatakan dengan martabat pertama yang ahadiyah tadi, daripada semata-mata zat, yang kita panggil zatul kunhi zat, membawa kepada suratul uluhiyah, kepada ketuhanan. Sebab manusia dijadikan untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Pada asalnya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dirinya atau zatnya itu seumpama perbendaharaan yang tidak dikenali oleh sesiapa pun. Jadi itu ialah kewujudannya. Maka kepada uluhiyah, iaitu fa'ahbabtu an u'raf, maka aku suka supaya aku dikenali. Maksud kenal ni maksud disembah. Maksudnya kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu sememangnya adalah wujud. Fawujudul awal Subhanahu Wa Taala huwa alladhi huwa az-zatu as-sazij la mazhar fihi al-ghair wal ghairah, ialah semata-mata zat. Semata-mata zat, dan juga tidak ternampak ketika itu sama ada keinginan ataupun diingini, kerana kekuatan keinginan di situ. Wasatwatul izzah wa saulatil jalal, dan juga kerana kekuatan izzah, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga keesaan dan juga kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak nampak di situ adalah semata-mata zat. Di sinilah bezanya di antara martabat 7 yang kita bincang semalam dengan apa yang telah dibawa oleh Sidi Abdul Abbas At-Tijani. Jadi kita lebih jelas apa yang dimaksudkan dengan martabat ahadiyah. Rupa-rupanya martabat ahadiyah ini adalah satu martabat yang mana di situ adalah semata-mata zat, yang mana zat ketika itu, yang zat itu adalah tidak ialah perbendaharaan yang mana tidak diketahui oleh siapa. Dan daripada zat itu, martabatnya wujud, hendak dibawa kepada martabat yang disembah. Jadi Allah jadikan makhluk itu sebenarnya, betul lah Allah Ta'ala kata, aku jadikan manusia dan juga tidak jadikan manusia dan jin itu kecuali untuk menyembahku. Inilah dalil yang sebenar-benar, inilah petunjuk bagaimanakah martabat ahadiyah. Baru kita faham, martabat ahadiyah ni kenapa tidak wujudnya ketika itu manusia? Sebab ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ilmunya dan pada pengetahuannya, dia merupakan semata-mata zat, dan di situ telah diliputi oleh kekuasaannya dan juga lain-lain. Jadi tidak ada penampakan bahawasanya bagaimana hendak terjadinya manusia, terjadinya makhluk. Jadi bila sudah pada martabat di sini, baru kita faham, rupanya Allah Subhanahu Taala pada azalinya, pada asalnya, dia tidak ada sekutu, tidak ada yang menjadikan dia hanya semata-mata zat. Ni yang Allah Ta'ala kata dalam Quran, qul huwallahu ahad. Allah itu, katakanlah Muhammad, bahawasanya Allah itu ialah sebenar-benarnya esa. Ia adalah esa. Jadi keesaan Allah itu adalah tunggal. Jadi bila dah tunggal, Allah hendak menzahirkan ataupun Allah hendak dikenali kepada seluruh makhluknya, maka disitulah dijadikan makhluk.
Barulah dia pergi pada martabat seterusnya hinggalah jadi makhluk, itu namanya al-insanul kamil, ataupun yang kita bincang semalam iaitu Nurul Muhammad. Nurul Muhammad itu ialah batasan kepada martabat ketuhanan dan juga martabat kehambaan. Jadi barang siapa yang kata ahadiyah itu martabat manusia ataupun makhluk, sesungguhnya dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kufur dengan dinul Muhammad. Kecualilah mereka kata saya ni tak nampak apa, saya nampak Tuhan je. Daripada sampai pada atas ke bawah, itu martabat fana. Jadi orang fana, orang yang sakar, orang yang mabuk, orang yang mabuk dengan tuak ilahi disebut. Mabuk dengan tuak ilahi ni kita tak boleh kira lah dia, sebab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu. Tapi pada hakikat, pada zahirnya, syariatnya adalah beginilah ceritanya. Okey. Fa innahu fi zalika al-mazhari lahul uluwu al-kamil wa lahul kibriya wal 'azamatu at-tamman wa lahul 'izzu syamil alladhi la yudraku amruhu wa la tu'rafu haqiqatuh. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala kedudukannya ialah semata-mata zat yang mana baginya adalah keagungan yang tinggi dan juga dia kemegahannya yang meliputi, yang tidak ada sesiapa pun yang mengenalinya. Dan di sinilah tempatnya yang mana Nabi SAW itu berada, iaitu Nabi SAW mengetahui akan siapakah sebenarnya Tuhannya, akan Tuhannya. Yang lain tidak mencapai pada martabat ini kerana manusia yang lain terjadi atau makhluk yang terjadi daripada Nurul Muhammad. Jadi bila Nurul Muhammad itu kita daripada Nurul Muhammad, jadi kita tidak akan mencapai pada makam yang pertama ataupun ahadiyah ini, kerana kita terjadi daripada Nurul Muhammad. Bagaimana terjadi? Adakah macam saya cerita semalam lah, kita ni ialah jadi seumpama lahirnya daripada Nur Muhammad. Maksudnya ruh kita itu pada asalnya dijadikan daripada Nur Muhammad. Nah, itu yang dimaksudkan dengan Nur Muhammad. Bukan Nur Muhammad yang dimaksudkan seperti cahaya lampu ke tidak. Jadi seterusnya kita fahamlah di sini martabat yang pertama. Jadi wa man sa'a min khalqihi fi an ya'rifa rabbahu fi hadhihi martabah dha'a sa'yuhu wa khasira umruhu wa laysa lahu minha illa al-khaybah wal hirman. Barang siapa yang cuba mengenali Allah Subhanahu Wa Taala pada martabat yang pertama ini, sesungguhnya dia akan kerugian selama-lamanya. Fa inna hadhihi al-martabah hiya martabatu kunul haqqi alladhi la ya'lamuha ghairuh. Dan martabat ini martabat ini adalah semata-mata zat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak diketahui oleh sesiapa pun kecuali dirinya sahaja. Wa hadhihi al-martabatu allati hiya kunhul haqq tusamma hawdat at-tamsi wal 'amj az-zati wal butun al-akbar alladhi la matma'a li ahadin fi darki haqiqatih. Dan inilah dikatakan sebagai martabat yang mana semata-mata zat, iaitu dinamakan hadrah ataupun majlis ataupun hadrah at-tamsi. Jadi dibutakan mata manusia sehingga tidak mengetahui pun sebenarnya bagaimanakah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kullu ma fiha min as-sifatil 'azam min ulul wal kibriya wal 'azamati wal jalal wal karam wal karam wal majd wa ashbahiha min sifatina sifatil jami'ah fa inna hadhihi as-sifat kullaha sifatu az-sazij alladhi haruma 'ala al-uqul wal afkar syamma qalilin minha fadlan an zawqiha. Jadi sifat-sifat yang contohnya sifat keagungan, sifat kibriya, sifat takabur, sifat memegah diri, ini merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita dilarang sama sekali untuk riak dan takabur, sebab sifat-sifat ini adalah sifat milik Allah semata-mata.
absolut untuk Allah. Jadi orang lain kalau cuba mendapatinya, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu taala. Sebab ini adalah sifat Allah. Sifat, contohnya sifat al-ulu, ketinggian, kibria, bermegah diri ataupun keagungan diri, azamah, keagungan, kebesaran, jalal, kebesaran, kekerasan. Semua adalah sifat Allah. Jadi nak fikir, nak cium pun tak boleh, apatah lagi nak rasa. Nak jadi takabur sememangnya tidak dibenarkan dalam syarak. Jadi cukup dulu pada petang ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pembahasan tentang martabat yang kedua, iaitu martabat wahidiyah, mungkin pada malam ini ataupun mungkin pada esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.